Okay, you can accept the notification tersebut. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Fatin dan juga siapa di sebelah tolong hitam? Puan Hana. Okay, Puan Hana atau Cik Hana? Cik Hana. Cik Hana, okay. So, my name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Apa yang saya buat, saya bantu usahawan macam anda berdua hasilkan ratusan ribu ringgit melalui satu servis atau satu produk sahaja. So, basically you guys di dalam program saya dinamakan program Premium Consultation. Dia adalah program premium tetapi percuma untuk 30 minit sahaja. So, hopefully you guys boleh tanya soalan yang sangat-sangat important untuk bantu business you. Soalan macam contoh personal brand, business brand, marketing, sales, recruitment and many more. Terpulang pada you, tetapi sesi ini normally dalam setengah jam kita boleh fit untuk jawab 2 soalan saja secara detail. So sesi ini direkodkan untuk you tengok balik di YouTube channel Kimi Abdullah dan juga usahawan-usahawan lain yang dah subscribe. So Puan Fatin, Cik Ana nanti boleh subscribe channel saya ya, so that you boleh tengok balik banyak video kita share di sana. So sebelum tu, since sesi ini direkodkan dan ramai akan tengok you, why not you guys introduce yourself? Kenalkan diri dahulu so that yang menonton ni pun kenal anda nanti. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Fatin binti Akmaruddin, berumur 29 tahun. Saya bermula nak buat bisnes tudung saya pakai ni. So saya baru lagi and insyaAllah lah saya nak cari ilmu dari Tuan untuk pergi lebih jauh. Alright, awesome. So Cik Hana? Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Hana binti Akmaruddin, umur 19 tahun. Saya berkongsi meniaga dengan kakak, meniaga tudung. Okay, awesome. Okay, Puan Fatin, kalau you boleh rotatekan you punya phone, baru nampak muka you dulu jelas. Kalau tak semua berebut-rebut nanti nak masuk screen. That will be great. Okay, so let's begin. Soalan pertama yang anda nak tanyakan, yang kalian nak tanyakan pada saya. Silakan. Okay, saya nak tanya kan, macam saya kan baru first time buat bisnes sendiri atas nama sendiri. So saya ni tak tahu nak bermula, patutkah saya ni cari orang untuk bantu saya ataupun saya perlu cari ilmu dulu untuk cari orang biar saya dulu berilmu and saya boleh bantu orang lain. Okay, good question. Saya bantu secara detail Puan. Boleh? Okay. First of all, saya bagi satu analogi lah, satu contoh. Kalau Puan Fatin nak makan dimsum, pernah dengar dimsum? Okay, pernah makan? Pernah. Pernah. Waktu first time makan, you rasa macam mana? Apa benda ni? Macam mana nak makan? Rasa apa? First time. Alright. So, kadang-kadang dia ada 2 keadaan. Satu, melalui you tanya orang bagi pendapat, okey, dah tahu dah macam mana. Sebenarnya you belajar daripada pengalaman orang. Itu pertama. Nombor 2, first memang belajarlah. Alright, belajar melalui diri you sendiri, melalui mentor, melalui coach atau melalui pengalaman orang. Nombor 2 adalah melalui pengalaman itself. You experience dahulu. Alamak, tak tahulah, tak cuba, tak tahu. Tak cuba, tak try, tak test. Semua tak try lah, semua tak cubalah kan. So you kena cuba dulu. You kena experience dulu. Dah rasa, dimsum macam kari pap je. Contoh, I don't know. I pun dah lupa rasa dimsum macam ni. Alright? So baru you tahu. Okay, next round. Kita nak makan apa? Kita makan sushi nak. Sushi rasa macam mana? Macam takut je dia punya, macam mana nak makan. Sama juga, 2 keadaan. Satu, melalui pengalaman orang atau melalui ilmu dari orang lain. Nombor 2, melalui diri. So 2 perkara, dua-dua boleh. Cumanya first timer you adalah starterpreneur. You kategori starterpreneur. Di mana you baru nak mulakan bisnes. You boleh belajar pada 2 keadaan. Macam me myself, waktu I belajar dulu, I belajar dengan pengalaman sendiri. I redah dulu. I buat dulu. I fikir mana logik akal. Right? I experience dahulu. Itu yang pertama. So bila dah experience, normal lah langgar dinding. Efek dia adalah I banyak buang masa dan I rugi duit. I banyak buat salah. Tetapi dia punya bagus, I dah tahu mana satu yang salah. So that I boleh buat benda baru yang mungkin betul. Okay, itu kelebihan dia.
So bila ada try buat macam tu since 2008, I buat macam tu. 2007, 2006 pun I dah start business, tapi poyo-poyo lah business, just macam nak buat business, buat lah. So kita main rendah je dulu. So bila I tengok balik betul-betul I rasa official lah I buat business dalam 2010, somewhere about that lah. 2010 yang betul-betul official. So sebelum tu ada buat tapi macam banyak main-main. So bila I betul-betul buat, I rasa I tak boleh nak langgar dinding lagi ni. I kena belajar daripada someone. So waktu tu lah I belajar dengan Dr. Azizan Osman, I belajar dengan Abang Abu, dengan Abdul Basit, dengan trainer-trainer daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Thailand. I banyak belajar dengan orang, dengan trainer, mentor, coach. I banyak belajar dengan mereka. And selain daripada tu, okay, kita dah tahu dah ilmu tu. Tapi bila kita nak buat, kita masih takut. Alamak, yang diorang ajar tu boleh ke apply dekat sini? Boleh ke buat dekat keadaan sekarang? Boleh ke selesaikan masalah sekarang? Kita masih takut sebab kita hanya ada ilmu tetapi kita tak tahu pengalaman betul-betul macam mana. Yang kita tak tahu adalah practicality. Alright, sebab tu student kalau belajar, you tahu tentang facts, you tahu tentang logical. Tetapi bila you bekerja, you akan tahu tentang practical. Sebab tu dia pakai internship, practical lah. You tahu ilmu ni tak salah tetapi ilmu ni hanya practical kalau dipakai waktu keadaan macam ni. Tak sesuai untuk keadaan macam ni. Oh, ilmu ni sesuai untuk waktu pagi, bukan untuk waktu petang. Oh, ilmu ni sesuai pada awal bulan, bukan hujung bulan. Ilmu knowledge yang lecturer ajar tu tak salah. Tetapi kena tahu kat mana satu nak kena pakai. Bila nak kena pakai, pada siapa nak kena pakai, macam mana nak pakai. So itu adalah practical. So bila I nak belajar practical, I macam takut lah. So I start meet people. Right? I do meet up members. I pergi jumpa Tuan Haji tu, I jumpa Datin ni, I jumpa Datuk tu, I jumpa orang kaya ni, I jumpa Haji ni, I jumpa Imam tu. Ji, macam mana kalau nak nak buka bisnes kat kawasan ni, Datuk, macam mana kalau ada orang nak invest, Datin, macam mana kalau nak collaborate? I banyak bertanya dengan mereka sebab pertama, cara yang terbaik adalah belajar dari pengalaman orang. Right? First, mereka mengajar. Nombor dua, mereka mengajar praktikal. Ni, apa yang kau nak buat tu aku dah buat. Better jangan buat macam tu. Sebab cara tu bukan tak boleh buat. Boleh tetapi lambat gila. Cuba cara ni, yang cepat sedikit. Kimi, jangan buat cara macam tu. Cara macam tu costly. Cara macam tu perlukan modal yang banyak, capital yang banyak, budget yang banyak. Guna cara macam ni, zero cost. Kimi, jangan buat macam ni berisiko. Buat macam ni, kurang risiko. Bukan cakap tak ada, kurang risiko. So bila ada orang yang dah experience, berpengalaman, mereka boleh advise you directly mana yang memudahkan, yang cepat, yang kurang cost and so on. But then nak jumpa orang macam tu satu dalam beberapa juta lah, sangat susah. Alright, orang macam tu ada tetapi mereka tak willingly untuk share kepada you. Right? Walaupun you bayar dia, kadang-kadang dia tak all out. Bayar berapa? Oh, bayar dalam 50,000. Okay lah, macam ni je. Right. Okay, tuan, saya nak buat coaching dengan you lah. Okay, boleh coaching saya dalam harga dalam 5,500. Okay, saya bayar. Okay, you buat macam ni. But then, rupanya bagi dekat orang lain, dia punya result lagi besar. Cara dia betul, tapi result dia kecil. Bayar mahal. Faham tak? So after all, you nak dapat pengalaman orang lain, itu adalah yang terbaik tetapi bukan senang. Okay, dia kena ada personal touch. Okay, contoh, orang yang betul-betul nak mengajar you ni mungkin let's say lah kita ambil dari segi family. Dia nak ajar you sebab you relative, you family members, and dia nak ajar you sebab satu darah. I mean, kau saudara aku, tak apalah aku ajar kau, contoh. Atau nombor dua, I ajar you lah sebab I sayang you, dan dia ajar. Contoh, kawan ke, boyfriend ke, I don't know, husband ke. Cuma, okay, saya you nak I ajar you sekejap. Alah, you pun bukannya pernah tolong I pun. Kita tak pernah ada rasa macam, tak ada rasa terhutang budi. So, dia pun tak ajar. Right? But after all, belajar daripada pengalaman orang lagi bagus. Okay, so soalan kedua. I try to jawab pendek sedikit supaya you guys boleh tanya banyak soalan. Soalan kedua saya ni knowledge untuk marketing, waktu bila yang sesuai, cara saya memang zero. Okay, sebelum saya jawab soalan kedua, Puan,
tadi I believe I terlepas nak jawab soalan lagi satu. You tanya satu soalan tapi I nampak soalan tu sebenarnya ada dua. Mana satu nak mulakan? First memang belajar, nombor dua dari segi perbuatan bisnes you, activity bisnes. Nak mulakan bisnes bukan kena ada idea. Bisnes bermula bila ada orang yang berminat nak beli bisnes you. Right? Bisnes bermula bila you ada prospek. Prospek ni apa? Prospek adalah orang yang dah berminat nak beli. Itu adalah prospek. Okay, klien adalah orang yang dah bayar. Regular customer adalah orang yang beli kali kedua, ketiga, keempat and so on. Alright? Okay, ini adalah funnel dia, tolong take note. Bermula dari strangers. Strangers, orang asing, dia jadi follower. Dia follow you sebab dia suka tudung you. Dia follow you sebab dia attract dengan penampilan you. Dia follow you sebab dia suka perangai you. Dia follow you sebab you cantik. Dia jadi follower tega you. Dari follower, mereka jadi leads. Leads ni adalah orang-orang yang berkemungkinan tinggi boleh menjadi prospek you. Alright, orang yang macam ramainya orang minat I ni, wah happynya orang minat I. Tapi yang ramai-ramai minat ni bukan semua boleh jadi klien you. Oh ni sesuai, oh ni tak sesuai, oh ni dia free hair, mana pakai tudung. Okay, you know, faham tak? Tak semua orang sesuai jadi klien you. Alright. Bila you nak berniaga, bukannya untuk semua orang. Tidak. Berniaga adalah untuk seseorang. Okay, nanti kita akan pergi secara detail. Daripada strangers, jadi follower. Dari follower, jadi leads. Dari leads, jadi prospek. Dari prospek, jadi customer. Dari customer, jadi regular customer. Dari regular customer, jadi second tier. Second tier. Second tier ni adalah regular customer you recommend sahabat dia, recommend parents dia, recommend siblings dia, recommend neighborhood atau office mate. Right, itu second tier, third tier, fourth tier tu banyak lagi lah. Okay, tapi itu adalah perjalanan macam mana you nak mulakan, you nak dapatkan customer. Untuk mulakan bisnes, you perlu ada prospek dan baru you mulakan bisnes. Nak dapat bisnes, nak dapat sale. Nak dapat sale, wajib buat marketing. Tak buat marketing, tak akan dapat sale. Right? Sebab kenapa? Kita ni bukannya tawaduk, kita ni bukannya alim. Kalau you alim, ya Allah, gunakan RM1,000 pagi ini ya Allah. Oh tak dapat lagi ya Allah. Itu kalau you alim lah. Right, doa-doa turun duit, doa-doa tiba-tiba timbul duit. Doa-doa tiba-tiba duit terbang masuk. Itu belum tentulah, right? Kita tolak tepi benda tu. Itu antara hubungan you dengan Allah. But then, sebenarnya tadi I went a meeting. Kita pergi meeting, I baru balik pada jumpa klien-klien I. Basically students untuk program CEO coaching. So, this is premium consultation, kita ada private coaching, kita ada CEO coaching, kita ada Salesforce mentoring. Ini I bawa untuk mereka. This is my proposal untuk salah satu syarikat. Dalam proposal ni adalah tentang company I, okay? Ada tentang company sikit. Allah. Okay, saya turunkan sedikitlah kamera. Tentang company, introduction, lepas tu ada tentang apa ni, quote, ada tentang vision, ada tentang package, apa yang kita nak tawarkan pada mereka, ada tentang kita punya USP, kita punya kontrak, ada tentang senarai harga and so on. So benda-benda ni semua adalah di mana macam mana kita nak dapatkan klien. Okay, so ini yang saya namakan jual kepada seseorang, bukan semua orang. Bahasa Inggerisnya lah. Bahasa Melayu ni okey ke? You guys okey saya cakap bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Lagging dah. Bahasa Melayu lah. Okey, bahasa Melayu. Okey. So, sambil saya ceritakan, Puan Fatin mungkin you boleh switch off atau log out dulu Facebook atau Instagram sebab dia tarik line internet you. Dia jadi lagging telefon you. Okay. Tapi tak apa, sambil saya explain, I believe you guys boleh dengar. Untuk menjual kepada seseorang, dia kena direct interaction. Dia kena berinteraksi secara direct, secara terus. Ini yang kita namakan blasting versus marketing. Kalau you blasting, I believe semua orang blast. Ada copywriting, saya jual tudung murah, harga dia dalam RM2, contoh, murah sangat tu. Alright. So you blast dalam semua WhatsApp group, you blast pada semua contact number kat WhatsApp tu. Ada 3,000 number, 3,000 tu you blast. Itu nama dia blasting. Dan jangan heartbroken
kalau yang tengok mesej tu you punya adik-beradik, you punya jiran, you punya kawan dan hanya blue tick. Sebab you blasting. Marketing adalah interaksi secara one on one, secara terus dengan dia saja. Itu marketing. Right? You boleh buat marketing secara public, secara semi public, secara private. Okay, dia ada banyak layer lah. Kita nak cerita, kalau you nak dapat sale, we are talking about macam ni. Ni proposal. Proposal ni kita direct kepada individu. Kenapa I direct kepada individu dan sampai nak kena print out, nak kena buat proposal? Sebab nilai adalah nipis je benda ni, dalam 18 keping, 15 keping saja. Alright? Tetapi nilai benda ni adalah RM75,000 setahun. Dan RM75,000 yang I print sekali, yang I buat sekali, my staff buat sekali ni, I bawa jumpa banyak klien, jumpa stadium itu, jumpa stadium ini, jumpa dentist, jumpa klinik gigi, jumpa general practitioner, jumpa farmasis. Alright? I bawa dokumen yang sama sejak tahun 2018, dokumen ni. Dan nilai dokumen ni kalau mereka say yes dan mereka sign kontrak, nilai dia RM75,000 setahun dan I dapatkan dalam 5 customer setahun should be enough. Agak-agak kalau RM75,000, ada kalkulator tak? Kat area you. Okay, cuba kira RM75,000 kali 5, berapa? Budak lepas SPM ni. Cik Ana, cuba kira. 75 kali 5 kali 5 375,000. 375,000 untuk bisnes aircon yang I ada untuk kategori setahun. 375,000 bahagi 12 bulan. Satu bulan sales I dapat RM31,250. You rasa okey tak untuk you? 31,250 ini adalah sales bulanan. You tahu tak berapa duit yang I keluarkan untuk bayar pekerja, beli barang-barang, logistik, belanja makan and so on. I hanya keluarkan, ni sebulan I dapat sebulan yang I keluarkan tak sampai 3,500. Cuba tolak 3,500. Keuntungan bersih syarikat adalah 27,750. Itu untung bersih. You nak tak untung bersih macam tu? Nak lah. Semua orang nak. Tapi 375,000 setahun macam kecil je kini. Ya, kecil. Kita kira keuntungan bersih nak. I ajak kawan-kawan I yang macam tu. Alah kini buat bisnes kecil-kecil. Ya, I buat kecil-kecil je. Tapi bisnes I nombor kecil, keuntungan I besar. Cuba tanya berapa jam I bekerja sebulan. Ini untung bersih 27,750. Pekerja aircon I hanya bekerja 5 hari sebulan. Seminggu je sebulan. Untuk dapatkan 27,750. Okey. Dan I hanya masuk kerja 3 jam seminggu. Okey. Dan jom cerita balik macam mana you buat bisnes. I tanya my friend. Alright. I tak target bisnes besar. I target bisnes boleh lah. Okay lah, not bad. I lagi suka work smart rather than work hard. Alright, tetapi nowadays, keadaan sekarang, you kena kerja kuat dan kerja smart. Right? You kena bijak bekerja dan kuat bekerja. And 2019, I bekerja 3 jam seminggu. Hari ini, I bekerja 14 jam sehari. Right? It was history. 3 jam seminggu tu sejarah je. Tapi I boleh cerita sebab I experience, I dah pernah buat. Tapi sekarang, ya sekarang ekonomi memanglah tak berapa seronok, tak berapa best. But you kan usahawan. Kalau you nak jadi founders, you nak jadi usahawan, you kenalah ambil risiko, tanggung risiko. I bekerja seorang-seorang ke office. Okay? Bekerja hanya 14 jam sehari. Ini betul itu 14 jam sehari. Ya ramai tak boleh. Sebab tu ramai tak berjaya buat bisnes. Sebab tu tak ramai boleh bertahan. Okay. So, Puan Fatin setakat ni dapat sebelum saya teruskan? Dapat. Right. Okay. Bila kita nak cerita kepada sell to someone, not everyone. Itu bahasa Inggeris dia lah. Sell to someone, not everyone.
Someone ni yang kita maksudkan adalah kepada seseorang yang ada kuasa untuk buat decision dan ada kuasa untuk membayar. Basically, kalau dalam business term, dia adalah decision maker, dia adalah pay master. Kita attack orang ni saja. Kita buat iklan untuk dia, kita buat proposal untuk dia, kita buat presentation untuk dia, kita mengurat untuk dia. Sebab dia yang akan menjamin bisnes kita berkembang. Macam mana mereka jamin? Dengan adanya transaksi duit. Okay? Okay. You nak mulakan bisnes, you kena ada prospek. You nak ada sale, you kena buat marketing. You nak bisnes you berkembang, you kena ada duit. You nak bisnes you stabil, kena ada kontrak, kena ada management. Right? Itu filosofi bisnes, itu gambaran secara keseluruhan. Okay, so bila you nak buat bisnes tudung, saya first time ni saya tak tahu nak buat apa dulu. My suggestion, pertama sekali cari orang yang berminat. Apa yang saya nak Puan Fatin nampak adalah bukan cari orang yang nak beli satu unit tudung, tidak. Yang kita nak cari adalah orang yang nak beli 100 atau 1000 unit tudung. Oh, terkelip-kelip mata. Okay, so tadi to be frank, saya pergi jumpa my student ni dekat Shah Alam. Okay, you guys duduk dekat mana? Kita orang duduk Kelantan. Kelantan area mana? Kot Lanaz, Kota Baru. Kota Baru kira apa? Ibu negeri kan? Ibu negeri. Tapi Shah Alam pindah, sebulan pindah sini. Okay. So Kota Baru adalah ibu negeri Kelantan, Shah Alam adalah ibu negeri Selangor. Kelebihan ibu negeri ni adalah banyak organisasi berpusat dekat situ. I jumpa my student ni dalam fashion industry. Coach, saya buat bisnes tudung ni. Macam ni sama macam you. Alhamdulillah rezeki. Saya buat bisnes tudung. Kita ada banyak tudung ni dalam stok. Nak buat apa? Hai, you dah keluarkan berpuluh ribu ringgit baru you tanya I nak buat apa? Soalan yang salah. Alright? Sepatutnya sebelum you keluarkan duit, ni apa yang saya cakap, sebelum you keluarkan duit, you dah tahu aku beli tudung ni untuk siapa. Dah ada bakal pembeli sebelum you keluarkan duit. Itu yang terbaik. Sebelum you boleh supply tudung kepada mereka, make sure mereka demand dahulu. Mereka meminta. Puan Fatin, I nak tudung 1000 unit boleh? Okey, boleh. Payment kita minta 50% deposit dulu. Okey, bagi. Okey, sekejap Pergi kedai, pergi pemborong, okey angkat tudung ni semua. Okey puan, kita dah ada 1000 unit, now bayar balance. Itu baru dinamakan bisnes. Kenapa nak buat bisnes kena ada prospek dulu? Kita come back kepada perkara paling asas dalam bisnes, iaitu supply dan juga demand. Orang selalu sebut supply dahulu. Dalam bisnes, demand dahulu kena datang sebelum you boleh supply. Okay, you tak boleh main supply je, you kena ada orang minta dulu baru you boleh bagi. Faham Contohlah, you pergi KL ramai sangat gelandangan, ramai orang-orang yang duduk merata-rata. Bang, saya nak bagi nasi ni. Gila ke? Aku dah ada 3 nasi ni, nak bagi aku lagi buat apa? Itu dekat KL. Sebab kenapa? Dekat KL memang orang bagi nasi pada gelandangan. Company-company, NGO, oh gila ke? Aku ada 3 bungkus ni, membazir ni. Apa yang saya nak sampaikan adalah, kalau you nak buat baik, you supply pada orang pun orang tolak sebab mereka tidak meminta. You kena ada orang minta dulu baru you boleh supply. Faham Alright. So dalam bisnes supply dan juga demand, kita kena betulkan demand dan supply. Siapa nak, you guys nak dengar tak satu story, satu contoh? Nak dengar? Hello? Sangkut dah. Puan Fatin, Cik Ana. Alright, okay. Story ni sebenarnya saya pergi berjumpa, sebenarnya saya follow kawan saya lah, nama dia Aidit Marcello. Pernah kenal Aidit Marcello? Tak tahu lah kalau you guys kenal. Cik Ana mungkin tak kenal lah kot. Puan Fatin mungkin kenal lah kot. Pernah kenal Aidit Marcello? Pengacara TV3. Alright, mungkin tak kenal lah. Tak famous lah Aidit. Kalau Aidit tengok YouTube ni, Aidit kau tak famous Aidit. Alright, contohlah. Aidit Marcello ni adalah
pengacara TV, okay, nasi lemak kopi, berita hari ini macam-macam lah dia. Okay. I follow Adi Macelo pergi meeting. Kita ada training dan balik training kita terus pergi meeting. You know what? Tahun lepas 2019 kita pergi meeting tu, orang cakap 2020 ada kereta terbang. You guys tahu kan? Kecoh kan berita tu? Tahun 2020 dah ada kereta terbang. Mahathir dah expect ada kereta terbang. Tahun 2019, I ikut Adi Macelo pergi meeting dekat tengah bandar KL, dekat Mid Valley. Dan company yang kita orang pergi tu, itu adalah company yang supply kereta terbang. Alright? Mana kurang lagi? Okay. Dengar? Okay, tak apa. 2019, kita pergi dekat company tu, company tersebut yang supply kereta terbang. Alright? Dan kereta terbang tersebut dah ada dekat Subang Airport since 2010, if I'm not mistaken. Dah lama ada kereta terbang. Cuma tak dikeluarkan lagi sebab ada masalah dari segi pendaratan. Okay. So now, apa yang saya nak sampaikan adalah kenapa ada kereta terbang dan kenapa company tu yang buat. Company tu dia bukan buat bisnes kereta terbang saja. Mereka buat sewa, mereka buat bisnes yang sangat premium. Nak tahu tak bisnes apa? Siapa? Okay. Mereka sewakan private jet, mereka sewa helikopter, mereka sewa private plane, mereka sewa yacht, mereka sewa kereta terbang. Itu company, itu bisnes mereka. Saya tanya, Datuk, how come you can do this kind of business? Macam mana you boleh buat bisnes macam ni? You bukan sewa kereta, you sewa kapal terbang. Okay ni, I have connection and I have demand. Dia buat bisnes sewakan kapal terbang, jet, kapal laut and so on sebab ada orang minta. Oh, you nak travel, menteri-menteri nak travel susah, tak apa, sekejap. Dia pergi jumpa connection dia, network dia, kawan-kawan dia, I need your money, berapa juta, I nak kapal terbang you, I nak beli semua. Dia form up, dia buat satu syarikat penyewaan kapal terbang dan dia sewakan pada menteri-menteri dan juga orang-orang kaya. Dia wanita, Datuk ni wanita. Alright, dan Datuk ni bukan business background tetapi dalam business satu rahsia yang orang tak tahu adalah business akan mula berkembang, akan mudah berkembang, akan structurally berkembang kalau you ada network yang betul, kalau you ada circle yang betul. Right? So itu adalah business. So far dapat Puan Fatin? Cerita macam ni je dah setengah jam. Tak perasan kan? Itulah. Best tak perasan. Memanglah tak perasan. Korang yang senyap, ayam bercakap. Okay. So far, Puan Fatin dapat apa yang anda sampaikan? Okay, dapat. Alright. Kita jawab soalan-soalan semua? Alhamdulillah, saya faham setakat ni lah. Okay. Okay. In that case, Puan Fatin tunggu sekejap. Saya tamatkan dulu recording ini. Terima kasih kepada siapa yang menonton YouTube channel Kimi Abdullah. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Terima kasih kepada Puan Fatin. Dia bakal founder tudung. Apa nama tudung you, Puan? Akan datang. Kita orang letak Sister Scarf. Sorry? Sister Scarf. Sister Scarf. Okay. You guys menonton ni nantikan Sister Scarf. Okay. Thank you so much.